kita di Tanah Haram di Madinah. Alhamdulillah Allah mudahkan, dan hari ini adalah hari yang terakhir kita berada di Madinah. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur pada Allah, Allah mudahkan perjalanan kita, dan hari yang dah dapat Raudhah, alhamdulillah. Lepas bulan sampai dapat Raudhah, alhamdulillah. Dan insya-Allah ini adalah permulaan mukadimah untuk kita ibadah, dan klimaks kita nanti kita akan berada di Mekah. Ujian yang mana Muhammad kepenatan dia berlipat kali ganda lagi. Perjalanan kita sini mungkin berjalan penat, kita masuk ke masjid dan juga kita pergi melontar. Jadi kepenatan di Mekah nanti insya-Allah lebih penat bila mana kita dalam keadaan bertawaf. Sunat di sana memperbanyakkan tawaf sunat, bukan memperbanyakkan umrah. Ibadah yang disunatkan dibanyakkan adalah tawaf sunat. Namun kalau kita di kesempatan banyak kita sampai di Mekah, sampai Mekah atau datang balik, jadi kita memperbanyakkan umrah tidak ada masalah. Ya, cuma jaga dari sudut kesihatan dan tubuh badan supaya kita tidak kejang lutut nama dia. Sebab Sa'i tu jauh jalan dia tu, jauh. Pergi 700 meter kali dengan 7, 4.9 km. Tawaf saja hampir 4 km. Jadi agak jauh perjalanan tu, dia perlukan kekuatan. Sebab tu Nabi SAW memperbanyakkan tawaf sunat berbanding dengan umrah. Daripada Madinah Nabi pergi umrah sekali je. Tapi masa berada di Mekah tu dia akan tawaf banyak kali. Kita di kesempatan tak tahu datang balik bila, jadi perbanyakkan tawaf dan perbanyakkanlah umrah sunat insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini Masjid Nabawi yang bakal kita tinggalkan, dan di kiri kita ni ada perkumpulan Baqi', yang mana dalam perjalanan sebentar lagi kita tidak akan berhenti. Sekadar mata kita memandang ke perkumpulan Baqi', kita telah angkat tangan berdoa. Bukan tak boleh, boleh, tetapi polis akan halau kita. Jadi dalam perjalanan nanti kita akan melambai kepada mereka, dan dalam hati kita berdoalah kepada Allah SWT. Ya Allah, hadirkan aku di sini dan takdirkanlah aku dengan izin Kau ya Allah untuk aku dikebumikan di perkampungan Baqi'. Itu dia pesan Nabi SAW. Andai kata kamu ada kesempatan untuk duduk di Mekah, di Madinah, maka ambillah kesempatan tersebut. Itu dia sangat penting, sebab bila Dajjal turun nanti, maka dua tempat yang Dajjal tak boleh nak masuk, iaitu Mekah dan Madinah. Jadi semua akan hancur, melainkan yang selamat hanya Mekah dan Madinah. Jadi kita beruntung sampai kat sini. Semoga kita juga bila sampai sini kita ditakdirkan untuk menginap dalam perkampungan Baqi'. Jadi selepas itu kita akan melalui di hadapan makam Nabi SAW. Musliman akan berhenti dan Musliman akan terus masuk ke Allah SWT Muhammad ke pintu Babul Salam, dan kita akan berziarah Nabi SAW. Yang belum berwudu, insya-Allah kita akan berwudu di hadapan sana. Ada tempat kita boleh wudu, kita rasa rumah. Jadi yang ada wudu kekalkan insya-Allah. Dan sepanjang masuk tu kita perbanyakkan selawat Nabi SAW. Bila berada di hadapan makam Nabi SAW, maka kita umpama seperti Nabi berada di depan kita, dan kita berbicara, berdialog dengan Nabi SAW daripada hat to hat, hati ke hati, wajah ke wajah, mata ke mata, yang mana kita sampaikanlah salam. Siapa yang belum sampai daripada rakan-rakan kita, sampaikanlah salam. Ataupun ya Rasulullah, sahabat-sahabat aku menyampaikan salam kepadamu dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mintalah kepada Nabi, ya Rasulullah, ingatlah wajah aku, syafaatkanlah aku, dan minta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk datang lagi ke sini untuk mengunjungi kekasihmu sallallahu alaihi wasallam. Minta ke Allah datang lagi. Sebab datang ni bukan soal kita mampu ada duit tak, tapi datang di atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan-kawan saya ramai yang dia mampu ada duit tapi tidak diizinkan sampai. Macam saya sendiri tak ada duit langsung, kan, nak bawa anak bini pun memang tak ada langsung lah. Dan kita nak bayar duit yuran pun dia cakap cari celah-celah kerusi, ada 10 sen kita kumpul. Oh, sedih sangat tu. Sedih sangat tu. Nak bagi tahu apa, kita tak mampu nak sampai.
kan? Tapi dengan izin Allah SWT, atas berkat doa, atas kita jaga anak kita elok-elok, atas doa anak kita juga sebenarnya kita sampai alhamdulillah. Jadi ada satu kisah berkaitan tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat cinta, sangat-sangat rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu nama dia Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah keturunan Afrika. Gelap hitam. Memang tak handsome. Kita kalau nampak orang Afrika pinang anak perempuan kita reject lah. tak bagi tahu pasal apa? Pasal tak handsome. Hitamnya, ya Allah Akbar. Dan Bilal bin Rabah ni seorang hamba asalnya. Kemudian dibeli oleh Saidina Abu Bakar. Dan disebabkan ikhlasnya Bilal bin Rabah, disebabkan sucinya hati Bilal bin Rabah, dan disebabkan suaranya sangat-sangat lunak, nyaring dan kuat, maka Nabi SAW melantik Bilal bin Rabah sebagai muazzin. Ada seorang sahabat Nabi SAW minta kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk sekali untuk aku lakukan azan. Nabi kata apa? Kau tak layak, kau tak boleh. Dia kata minta lagi, tolong ya Rasulullah sekali. Nabi kata kau tak boleh. Biar Bilal berapa sudahlah. Minta kali ketiga. Para Nabi, para Rasul, bila sahabat-sahabat dia minta kali ketiga, Nabi akan izinkan, Nabi akan bagi. Tetapi pemberian Nabi yang kali ketiga bukan daripada hati lah. Bukan daripada hati, tapi atas dasar paksaan. Nabi izinkan. Bila diazan ketika mana azan subuh, saya lupa nama sahabat. Kemudian lepas subuh, selesai solat, masuk waktu imsak pula, waktu syuruk. Kemudian malaikat Jibril turun menghadap Nabi SAW. Ya Muhammad, kau pagi tadi tak solat subuh kau? Kemudian Nabi kata, kami solat, tapi kami tak dengar pun kalau Bilal lakukan azan. Nabi SAW terkejut sebab apa? Sebab laungan azan Bilal bin Rabah bukan hanya didengari oleh penduduk Mekah ketika itu, tetapi bukan didengari sekali penduduk Madinah ketika berada di Madinah, bukan didengari oleh penduduk Madinah sahaja, tetapi azannya didengari sehingga arasy Allah, seluruh malaikat mendengar, sehingga Allah juga Maha mendengar, dan seluruh makhluk-makhluk yang ada di arasy turut mendengar. Allahu Akbar. Tapi bila sahabat Nabi yang azan, yang langit tak dengar, penduduk langit tak dengar. Nak begitu betapa bersihnya hati Bilal bin Rabah. Ikhlasnya dia melakukan azan, ikhlasnya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tahap bila mana Isra Mi'raj, Nabi SAW ketika mana dibentangkan oleh malaikat Jibril, Allah Taala buka hijab mata Nabi SAW. Nabi dipandangkan, inilah wajah syurga dan inilah wajah neraka. Ketika Nabi SAW dibentangkan wajah neraka, Nabi melihat ramai wanita-wanita yang berada dalam. Siapa dia? Kata Jibril, adalah wanita-wanita yang mengingkari akan kata-kata suami dia, dan juga mengingkari kata-kata ayah dia. Ini wanita yang banyak dicampak dalam neraka, dan wanita-wanita yang menyerupai seperti bonggol unta. Itu dia, yang bonggol unta, yang berjalan seperti unta, yang bergilet-giletkan punggung dia, yang memakai pakaian ketat berwangi-wangian di hadapan lelaki-lelaki lain. Maka ini wanita-wanita yang Nabi lihat yang banyak dicampak dalam neraka. Kemudian bila Nabi SAW masuk ke dalam syurga, pada ketika itu Nabi terdengar satu bunyi tapak kaki. Bila Nabi terdengar bunyi tapak kaki, tahulah Nabi, ini bunyi tapak kaki Bilal. Ini bunyi tapak kaki Bilal. Maka selepas Nabi SAW melihat wajah syurga, penduduk-penduduk yang berada dalam syurga, Nabi melihat antara orang-orang yang ramai di dalam syurga adalah orang-orang yang banyak bersedekah. Di dalam tingkat yang pertama, syurga tingkat pertama namanya syurga Firdaus. Bila kata syurga Firdaus, yang duduk di dalam tu adalah para nabi dan para rasul. Yang kedua, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini terdapat dua golongan. Yang pertama, golongan berniaga. Orang yang berniaga, yang mereka ini amanah dengan harta yang mereka jual. Mereka ini jujur dengan barang yang mereka jual. Mereka tidak menipu, mereka tidak berbohong, dan mereka amanah. Mereka tak tengok untung rugi, tapi mereka tengok keberkatan dalam berniaga. Ini golongan pertama yang Nabi SAW, yang bersama dengan Nabi di syurga dengan Nabi SAW, yang mana mereka ini
dikatakan Allah yang dicerita yang apa golongan ini sifat dia ada 3. Tatajafa junubuhum 'anil madha yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka jauh daripada tempat tidur. Mereka bangkit pada waktu malam untuk menghadapkan wajah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berdoa kepada Allah, mereka menghadapkan diri mereka kepada Allah, mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah dalam keadaan perasaan takut kepada Allah, dan juga mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengampunkan dosa mereka, Allah menerima amal mereka. Dan satu lagi sifat yang kata Nabi, yang kata Allah Subhanahu wa taala, segala harta yang aku beri kepada mereka, mereka infakkan balik kepada aku. Maka golongan yang bersama dengan Nabi SAW adalah golongan yang banyak bersedekah. Mereka yang diberikan harta banyak, mereka sedekah banyak. Sikit, mereka sedekah sikit. Sebab mereka melihat sedekah mereka tu bukanlah untuk mereka, tetapi mereka sedekah untuk bantu umat Nabi SAW. Dan Nabi sangat suka orang-orang yang membantu umat Nabi SAW. Jadi kita ada kesempatan untuk bersama dengan Nabi SAW di syurga Firdaus. Dengan apa? Bila kita ada RM100, kita sedekah ke kemampuan kita. Bila kita ada RM1000, kita sedekah ke kemampuan kita. Kita sedekah bukan pahala sedekah, tapi kita sedekah, kita minta, ya Allah, aku sedekah ni, aku nak bersama dengan Nabi di syurga Firdaus. Kita harapkan ya. Kita harapkan ya. Dan kemudian bila mana Nabi SAW turun ke Mekah, esok dia Nabi SAW mencari Bilal bin Rabah. Ketika Nabi SAW bertemu dengan Bilal, Nabi bertanya, ya Bilal, apakah amalanmu ya Bilal? Apakah amalanmu wahai Bilal? Bilal kata, kenapa? Kenapa kata Bilal kepada Nabi SAW? Aku ketika mana Mi'raj melihat syurga, aku tengah tapak kaki kau melangkah dalam syurga. Apakah amalan kau sampai tahap Allah SWT memuliakan kau, menaikkan darjat kau sampai sebegitu rupa? Kemudian apa kata Bilal? Ya Muhammad, aku tak ada apa-apa amalan. Apa yang kau ajarkan itu yang aku buat. Melainkan aku sentiasa menjaga wuduk. Aku sentiasa memberatkan wuduk. Aku sentiasa memastikan aku dalam keadaan suci. Aku sentiasa memastikan diri aku dalam keadaan suci. Dan setiap kali selepas aku berwuduk, aku akan menunaikan solat sunat wuduk selepas itu. Setiap kali selepas aku berwuduk, aku akan selesaikan solat sunat wuduk selepas itu. Itu saja amalan Bilal. Tak ada apa yang menyebabkan naik. Dan disebabkan ikhlasnya Bilal bin Rabah, disebabkan dia melakukan azan. Hebatnya orang yang melakukan azan ini, setiap orang yang datang, ingat, setiap orang yang datang ke masjid atas dasar kita lakukan azan, setiap pahala ni kita akan dapat. Sahabat-sahabat sekalian, saya bawa jemaah ni bukan saya banyak beribadah, bukan saya banyak buat umrah, tetapi setiap ibadah tuan-tuan puan-puan semua, setiap ganjaran umrah tuan-tuan puan-puan semua, setiap kali tuan-tuan puan masuk dalam raudhah, setiap kali ibadah tuan-tuan puan semua, maka ganjaran pahala saya akan dapat. Bayangkan, yang memulakan azan itu adalah Bilal bin. Sampai kat sini orang tak panggil muazzin, orang panggil Bilal. Orang tak panggil muazzin, orang panggil Bilal. Pahalanya berganda. Sehinggalah Bilal bin Rabah ini diberi kemuliaan Allah Subhanahu taala membawa satu tandu. Tandu ni macam orang, kalau macam orang China kan, dia bawa, kemudian ada tempat duduk belakang kan, maharaja duduk kan. Bilal bin Rabah membawa tandu tu, yang duduk di atas tandu itu adalah Nabi SAW. Yang pertama masuk dalam syurga adalah Nabi SAW. Nabi memasuk dalam pintu syurga dengan tandu. Dari sudut hakikatnya, Nabi yang masuk dulu adalah Bilal bin Rabah. Yang masukkan kaki dulu adalah Bilal bin Rabah. Tetapi dari sudut makrifat adalah Allah, Nabi SAW. Contoh, sultan nak masuk ke dalam istana, siapa yang masuk dulu untuk jaga keselamatan? Bodyguard dia. Apa dia? Jadi Allah memuliakan Bilal bin Rabah untuk masuk syurga terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab itulah amalan yang sangat-sangat besar yang diwarisi seluruh umat Islam di dalam dunia sampai kiamat. Jadi kalau kita nak dapat satu ganjaran pahala yang lepas kita mati dan kemudian pahala itu berterusan, pastikan kita membuat sesuatu, memberikan sesuatu yang perkara tersebut diamalkan selepas kita mati. Contoh, Datuk ada masjid wakaf kan? Masjid wakaf tu kekal sampai kiamat.
maka kita berikan RM1000 sebagai contoh kat masjid. Pada ketika itu kita buat karpet sebagai contoh, atau niatkan bangunan, niatkan tiang, naikkan setiap kali orang masuk dalam masjid sampai kiamat, pahala masuk dalam kubur kita. Kalau belanja nasi Arab habis tu, habis tak? Tak ada dah, betul? Boleh tak? Habis tak? Tapi kalau letakkan satu tempat yang wakaf, pada ketika itu akan sampai. Sebab tu dalam kuliah-kuliah maghrib saya banyak pesan kepada jemaah satu perkara. Jadi orang yang cerdik. Apa dia? Ingat, ramai daripada kita ada takaful, betul? Ada caruman takaful. Dan ramai daripada kita yang tak ada caruman takaful, tetapi kita ada harta. Ingat, bila mati sahaja kita, agak-agak harta tu pergi ke mana? Anak-anak kita, betul? Saya nak tanya, confirm tak anak kita akan guna harta untuk wakafkan untuk kita? Boleh confirm tak? Boleh confirm tak? Agak-agak duit tu pergi mana? Tak confirm. Saya ada satu masjid dekat Ampang tu, Tan Sri meninggal. Tan Sri meninggal, dia wasiatkan kepada anak dia. Bukan wasiat lah, dia bukan dia bagi anak dia dapat harta daripada ayah dia. Satu orang anak ni RM 4 juta. 4 juta dapat, banyak kan? Kalau saya mati anak saya dapat RM4 kot. 4 juta. Bayangkan 4 juta. Dan kemudian anak dia buat apa? Anak dia pergi kat satu masjid tu. Masjid tu yang baru nak bina. Dia nak bina tapi tak ada duit. Harga masjid tu total 7 juta. 4 juta yang ayah dia bagi tu, dia bagi kat masjid tu, 4 juta ni aku bangunkan masjid ni untuk ayah aku kubur dalam keadaan lapar. 4 juta ayah dia bagi, 4 juta tu lah bagi dekat masjid. Agak-agak anak kita gitu dah. Belum tentu. Soal mati jangan percaya dengan orang. Ingat, soal mati jangan percaya dengan orang. Sebab tu yang boleh selamatkan kita dalam kubur, yang pertama ilmu. Bila ilmu kita sampaikan, orang yang kita sampai tu dah mati, hilang dah. Yang kedua, kalau anak yang soleh, anak tu yang soleh dia dah meninggal, hilang dah. Dan yang ketiga, yang paling boleh kekal selamanya adalah sedekah yang manfaat. Yang manfaat, wakaf. Jadi siapa yang ada takaful, buat siap-siap. Maknanya apa? Kalau kita dapat balik 100,000 sebagai contoh, aku nak 100,000 ni, boleh buat siap-siap 10% atau 20%. Aku nak wakafkan. Tulis dekat mana wakafkan. Pastikan wakaf kita tu tempat yang kekal sampai kiamat. Tak kisah mana, rumah anak yatim ke, tanah wakaf ke, atau masjid ke, atau surau ke, atau bangunan ke, yang wakaf dia sampai kiamat. So bila kita mati, anak kita dapat. Tapi untuk kita tu apa?